Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rashida, Cikgu Sains kamu. Hari ini saya ingin menerangkan cara untuk menjawab modul pembelajaran PDPR Sains untuk tahun 5 dan 6 sekali. Okey, saya akan menerangkan macam mana nak menjawab soalan yang pertama A. Okey, kalau awak nak menjawab jangan lupa pegang pensil. Awak jawab gunakan pensil. Saya gunakan pen merah supaya nampak dengan lebih jelas. Jadinya yang pertama soalannya kita gariskan kehendak soalan. Apa yang soalan tu nak? Nyatakan definisi secara operasi. Dia minta tu lah. Okey, baca soalan pertama. Aina telah membela arnab selama beberapa bulan. Dia mendapati arnabnya telah mengalami tumbesaran. Ini sebenarnya PUB ni dekat sini. Jadi kalau jumpa apa benda tu tulis, biar conteng pun tak apa. Sebab ni adalah maklumat ni sebenarnya. Jadi awak garis, dia mengalami tumbesaran itu adalah hasil uji kaji. Okey. Jadi selepas 1 bulan kecil, selepas 2 bulan besar. Jadi yang kita nampak PUB dia lah tumbesaran arnab itu. Okey, jadi soalan dia nak minta apa? Definisi secara operasi apa? Tumbesaran arnab. Jadi kalau nak jumpa cara nak menjawab soalan definisi secara operasi, cara dia ialah awak kena tulis definisi secara operasi apa yang diminta itu, tambahkan perkataan ialah, tambahkan PUB. Ini ialah cara nak jawab. Awak kena ingat ni cara nak jawab ni. Okey, untuk soalan ni macam itulah. DSO iaitu definisi secara operasi apa yang diminta? Tumbuh besaran arnab, tambahkan perkataan ialah. PUB dia apa kat sini? Apa yang kita nampak pada uji kaji ini ialah pertambahan saiz arnab. Pertambahan saiz arnab. Kadang-kadang soalan dia letak dekat ni 1 kg, 2 kg, 3 kg. Kalau macam tu, definisi secara operasi tumbesaran arnab ialah pertambahan berat arnab. Tapi dekat sini dia tak tulis berat, jadi kita nampak ialah pertambahan saiz. Okey, faham Okay, kita pergi soalan kedua. Azim telah menguji kelajuan beberapa orang rakannya dalam acara lumba lari. Jadual 4 menunjukkan keputusan ujian tersebut. Kalau jumpa soalan jadual macam ni, biasakan tulis. Sebelah kiri ni PUM, pemboleh ubah dimanipulasi. Sebelah kanan ni PUB, pemboleh ubah bergerak balas. Tulis saja walaupun tak diminta. Okey, soalan yang pertama. Apakah definisi secara operasi apa yang diminta? Kelajuan. Gariskan tu. Okey, macam juga tadi, formula tadi nak jawab dia. Salin dulu. Definisi secara operasi. Operasi apa yang diminta? Kelajuan. Tambahkan dengan perkataan ialah. Ialah apa? Tambah dengan ni formula ni, tambahkan dengan PUB. PUB dekat sini yang ini ni PUB-nya. Jadi definisi secara operasi kelajuan ialah ambil perkataan yang ada dalam jadual ni. Masa direkodkan. Tambahlah sikit. Nak sedapkan ayat tu. Direkodkan oleh murid. Itulah soalan B. Okey, macam biasa kita baca soalan dulu, jawab soalan berikut mengenai tafsiran data yang boleh dibuat berdasarkan maklumat-maklumat yang disediakan. Jadual 3 menunjukkan makanan kegemaran bagi murid-murid tahun 5 dan 5. Sama juga kalau jumpa jadual, belah tepi tulis PUM, siap-siap. Yang ni tulis PUB, siap-siap. Pemboleh ubah manipulasi belah kiri, pemboleh ubah bergerak balas belah kanan. Okey, pemboleh ubah manipulasi ialah jenis makanan, pemboleh ubah bergerak balas ialah bilangan murid. Okey, berikan 2 tafsiran. Ni kita kemahiran untuk mentafsir data ni yang dapat dibuat daripada maklumat di atas. Macam mana kita nak tafsirkan? Kita lihat pada keputusan maklumat ni. Kita lihat secara keseluruhan kat sini. Yang kita nampak ialah bilangan murid yang memilih makanan kegemaran ayam goreng adalah yang paling ramai kan? Dan yang paling sedikit ialah yang memilih makanan kegemaran bubur nasi.
Jadi macam mana nak jawab? Ambil perkataan PUB ni. Ni cara nak buat ayat ni saya ajar. Awak ambil ayat daripada PUB ni. Bilangan murid paling ramai memilih ayam goreng sebagai makanan kegemaran. Itu maklumat yang pertama. Ulang balik semula. Bilangan murid apa? Kita gunakan perkataan paling. Kalau kita ada maklumat ni ada lebih daripada 2, kita gunakan paling. Tapi kalau ada maklumat tu ada 2 je, macam ni kan, kita gunakan perkataan lebih. Ayam goreng lebih banyak memilih ayam goreng berbanding kentang goreng. Lebih kan? Tapi ini sebab banyak maklumat ni, kita gunakan perkataan paling. Bilangan murid paling ramai memilih ayam goreng, jenis makanan tertinggal. Jenis makanan ayam goreng sebagai makanan kegemaran. Okey, yang kedua. Maklumat yang kedua kita tengok tadi yang paling ramai. Yang kedua kita ambil lah yang paling sikit pula. Sama juga ayat macam tadi. Bilangan murid paling sedikit. Ambil ayat tadi, ubah aja. Memilih jenis makanan bubur nasi sebagai, ni cantikkan ayat tu, sedapkan sikit, makanan kegemaran. Okey, yang kedua pula. Ni kadang-kadang kita tengok dia dalam bentuk tafsiran maklumat ni macam ni dalam carta. Yang ni dalam bentuk carta pai pula. Macam mana kita nak tafsir? Sama juga. Yang penting kita kena fahamkan. Carta pai di bawah menunjukkan hasil tinjauan yang dibuat oleh Kisha dan Inara tentang kaedah murid tahun 5 Nilam datang ke sekolah. Kaedah murid tahun 5 Nilam datang ke sekolah. Cara dia nak pergi ke sekolah tu macam mana sama juga kita tengok yang paling ramai ataupun dan satu lagi kalau dia minta 2, minta yang paling sedikit. Okey, faham macam mana nak buat ayat dia? Yang ini kita ambil tajuk dia ni. Tajuk dia salin semula. Cara murid tahun 5 Nilam ke sekolah paling ramai dengan menaiki bas. Yang kedua lawan dia, yang paling sedikit, sama juga. Cara murid tahun 5 Nilam ke sekolah paling sedikit dengan berjalan kaki. Dah siap. Yang ke D. Okey. Soalan ini ialah kenal pasti pemboleh ubah dalam penyiasatan. Garis. Pemboleh ubah punya yang diminta dalam penyiasatan berikut dan bina satu hipotesis. Biasakan menggaris. Okey. Baca soalan. 2 pokok yang sama jenis. Sama jenis ini ialah pemboleh ubah apa? Yang dimalarkan. Tulis kat tepi PM. Ini maksudnya PM ni pemboleh ubah dimalarkan. Jadi apa yang dimalar kat sini? Pokok yang sama jenis. Ini yang dimalarkan. Tulis conteng sikit. PM tulis kat situ Okey, ditanam dan diberikan baja dengan kuantiti yang berbeza. Kalau kuantiti yang berbeza ni pun garis. Apa yang berbeza ni? Baja. Ini tak sama dalam eksperimen. Yang berbeza, yang kita ubah. Ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. PUM. Conteng lagi. Jadi, lagi baca soalan ni. Ketinggian pokok A didapati lebih tinggi berbanding, jadi ketinggian pokok itu hasil uji kaji kita ni. Jadi ketinggian pokok ini ialah
PUB, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi pada soalan ni sebenarnya, kalau kita baca betul-betul, awak boleh menjawab soalan yang diminta kat bawah ni. Okey, A. Kenal pasti pemboleh ubah berikut. Okey, awak nampak perkataan P yang saya garis ni, hitam-hitam ni. PUM, nampak? Pemboleh ubah dimanipulasi. Saya tulis kat tepi, saya tolong tulis, nampak? PUM, pemboleh ubah manipulasi. Yang bawah yang kedua, PUB, pemboleh ubah bergerak balas. Saya tuliskan kat sini, PUB. Saya dah tolong tuliskan tu. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Saya cuma garis P dengan M aja. Ini maksudnya pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, mari kita jawab sama-sama. Pemboleh ubah dimanipulasikan dalam soalan ini yang tak sama, yang diubah suai, yang diubah oleh manusia. Tak 1 kilogram baja, yang ini 5. Nampak dah, kalau 1 sikit sangat baja. Nampak? Macam metod aja kan? Yang ni tinggi. Jadi kita ambil apa yang tak sama dekat eksperimen ini ialah kuantiti baja. Yang bergerak balas hasil daripada kuantiti baja yang berbeza tadi, kesan dia, hasil dia uji kaji tu, yang kita nak ukur ialah yang bergerak balas itu. Apa dia? Ketinggian pokok. Tulis ketinggian pokok. Dan yang sama yang dimalarkan tadi, awak boleh pakai jenis pokok yang sama. Dia ada banyak awak boleh pilih, jenis pokok yang sama, jenis tanah yang sama, pun boleh. Okay, kat sini saya untuk selamat ambil senang je. Jenis pokok. Kalau dia pakai pokok jagung, jagung lah. Pakai pokok cili lah. Jadi soalan yang seterusnya B. Nyatakan hipotesis yang sesuai bagi penyiasatan ini. Jadi hipotesis bagi penyiasatan ini, kita mulakan ayat dengan semakin. Kalau nak bina hipotesis, hubungan ataupun kesimpulan. Cara menjawab dia semua sama. Kalau hubungan, kesimpulan, hipotesis, semua nak jawab mesti mulakan dengan perkataan semakin. Semakin apa kat sini? Ni kuantiti 1 jadi 5, maknanya semakin bertambah. Bertambah apa? PUM dulu masukkan dulu. Bertambah apa PUM dia ni? Kuantiti baja, semakin. Nampak? Bertambah kan? Bertambah apa? Bertambah ketinggian pokok. Okey, seterusnya soalan bagi nombor 2. Fahami petikan yang berikut. 2 biji guli yang sama. Yang sama ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Sebab sama kan? 2 biji guli sama. Digolekkan pada permukaan berbeza. Permukaan yang tak sama. Satu licin, satu kasar. Maknanya yang berbeza ialah pemboleh ubah manipulasi. Tulis kat tepi. Guli pada permukaan licin bergerak jauh berbanding dengan permukaan kasar. Jadi itu hasil eksperimen tu. Jadi dekat sini kita contenglah sikit. Conteng sikit kat tepi. Kita tengok PUM dia apa, PUB dia apa. Okay, PUM tadi ialah apa PUM dekat sini? Jenis permukaan. Jenis permukaan yang berbeza, itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang bergerak balas ialah jarak guli bergerak. Ni tulis supaya senang. Bila kita dah tulis nanti, kita bolehlah buat ayat hipotesis. Gariskan apa kehendak soalan. Nyatakan hipotesis yang sesuai bagi penyiasatan ini. Nak buat hipotesis, hubungan, kesimpulan. Cara nak jawab dia semua sama. Macam saya cakap tadi. Mulakan dengan ayat semakin. Masukkan apa dulu? Sebab tu saya suruh tulis. Masukkan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Semakin dekat sini dia katakan guli pada permukaan ini bergolek lebih jauh berbanding dengan permukaan kasar kan? Jadi semakin bertambah licin. Masukkan PUM jenis permukaan ambil PUB ni. Kalau licin macam mana? Semakin jauh ke semakin kurang? Kalau licin semakin bertambah kan? Jadi semakin
bertambah jarak guli bergerak, atau ada nak tulis bergolek pun boleh. Semakin bertambah jarak guli bergerak. Okey. Dah siap. Soalan yang ketiga. Alia ingin yang ke C. Alia ingin menentukan isi padu guli dengan menggunakan kaedah sesaran air. Okey, jadi kaedah apa? Sesaran air. Ingat ni. Kaedah untuk mengira isi padu guli. Kita masukkan dalam silinder penyukat ni, kita masukkan air, lepas tu kita masukkan guli, kita tengok air tu naik. Itu nama dia kaedah apa tadi? Kaedah sesaran air. Okey, ini adalah keputusan dalam jadual ini. Okey, jadi macam biasa, awak tengok isi padu awal air 10, 10, 10. Maknanya ada 3 ni tau. Ada 3 silinder. Silinder penyukat ni ada 3 sebenarnya. Jadi satu silinder dia letak air semua sama. 10, 10, 10 semua. 10 milimeter 10 mililiter. Jadi tulis kat tepi PM, pemboleh ubah yang dimalarkan, yang disamakan. Bilangan guli. Yang ni masuk 1, yang tabung uji kedua masuk 2, yang ni masuk 3. Maknanya yang diubah suai itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Patut tulis belah sini tadi. Ni PM, ni PUM. Pemboleh ubah manipulasi. Yang akhir sekali yang kita dapat lihat keputusan dia yang kita ukur isi padu akhir ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kalau masuk 1, air dia meningkat jadi 12. Kalau 2, 14. Kalau masuk 3 jadi 16. Okey, soalan yang pertama, apakah tujuan penyiasatan? Tujuan, gariskan kehendak soalan. Tujuan. Tujuan ni awak kena ingat. Kalau jumpa soalan tujuan, cara nak menjawabnya awak kena ingat. Apa dia? Umha ialah, tulis U untuk, M mengkaji, H ialah hubungan, A ialah antara. Antara siapa? Antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Ambil balik, salin. Sebab tu kalau orang kata sains ni susah, sebenarnya senang. Ada pada soalan ni. Orang mesti boleh jawabnya. Murid-murid kalau baca mesti boleh jawab. Untuk mengkaji hubungan antara, masukkan PUM dulu. Bilangan guli dan isi padu. Salin aja, jangan tertinggal. Jangan terbalik. Isi padu akhir air. Jadi kita baca semula. Untuk mengkaji hubungan antara bilangan guli dan isi padu akhir air. Dah siap? Okey, soalan yang kedua. Seterusnya bagi soalan C yang B. Nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini. Okey, cara nak menjawab soalan pemerhatian ialah kita berdasarkan dia punya pemboleh ubah bergerak balas ni, PUB ni. Jadi kita tengok dia punya PUB ni. Jadi dekat situ kita kena gunakan ayat banding, perbandingan. Sebabnya ada 3, ada lebih daripada 1, kena gunakan ayat bandingan. Kalau tadi saya dah cakap kalau 2 kita kata lebih. Tapi sekarang ni ada 3. Jadi kita gunakan ayat paling. Macam mana nak buat ayat? Macam ni. Contohnya macam ni. Isi padu akhir air bagi. Bagi apa? 3 biji guli. 3 biji guli adalah paling banyak ataupun paling tinggi berbanding sebiji dan 2 biji guli. Ini pemerhatian ni kena buat ayat bandingan. Kita membandingkan. Kadang-kadang kita boleh gunakan ayat manakala, yang ini lebih tinggi manakala. Tapi untuk soalan ni kita buat paling berbanding. Macam tu. Berikan sebab kenapa dia paling tinggi. Soalan C, apakah inferen bagi pemerhatian kamu? Kenapa dia jadi macam tu? Jadi inferen ni maksud dia ialah membuat kesimpulan awal daripada pemerhatian tu tadi. Jadi memberikan sebab yang munasabah. Jadi awak pun nak buatlah ayat dia macam ni. Isi padu air. Isi padu akhir air paling tinggi kerana bilangan guli apa?
paling banyak. Kan? Sebab dia 3 biji. Yang ini 2, yang ini 1. Jadi ini pun ayat dia pun ayat berbanding juga. Isi padu akhir air paling banyak, paling tinggi kerana bilangan guli paling banyak. Okey, soalan yang seterusnya, definisi secara operasi. Saya dah tolong gariskan tu Macam tadi, cara nak menjawabnya ingat lagi tak? Definisi apa yang diminta? Isi padu guli. Gariskan. Jadi, tambah perkataan dia lah nanti Jadi, caranya salin semula. Definisi secara operasi. Apa yang diminta? Isi padu guli tambah perkataan ialah, ambil PUB dia. Pemboleh ubah yang bergerak balas kat sini ialah perbezaan apa? Isi padu akhir air dan isi padu awal air Jadi kita nak tahu isi padu guli ni. Macam mana kita nak tahu? Ialah perbezaan isi padu akhir air dan isi padu awal air. Ni kena tambah sikit lah daripada PUB ni, kita tambah sikit sebab kita nak tahu beza dia. Apakah alatan yang sesuai digunakan jika Alia ingin mengukur ukur lilit bagi guli tersebut? Kita nak ukur guli tu, takkan nak pakai pembaris, tak boleh, dia bulat kan. Jadi kita perlu gunakan sama ada pita pengukur yang lembik tu kan, yang tape lah, tape tu pita pengukur, ataupun paling soalan macam ni selalu kita gunakan tali ataupun benang. Lepas ambil benang, lilitkan dekat dia, kita buka, kita letakkan kat pembaris. Jadi tali atau benang dan pembaris. Okey, itu saja penerangan saya untuk set yang kedua bagi tugasan kali ini.